Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Debat atau tidak antara Rafizi Ramli dan Nurul Izzah. Nurul Izzah patut guna kesempatan untuk menunjukkan kemampuan jadi Panglima Perang baru PKR. Berkeras pada mulanya, Zaid Ibrahim kemudian menerima juga pendapat bahawa debat antara Rafizi Ramli dan Nurul Izzah tidak perlu jika salah seorang awal-awal lagi sudah jelas akan tampil pemenang pada perebutan jawatan timbalan Presiden PKR 23 Mei ini. Rafizi minta nak debat tapi sekecewa juga dengan Nurul. Apa pasal takut nak debat dengan Rafizi? Soal bekas Menteri dan Peguam Makanan itu dalam audio siar terbarunya bersama Sabudin Husin pada Khamis. Debat ni perlu kalau persaingan tu dah hampir-hampir sama-sama kuat atau 50-45 jelas Sabudin pula. Saya rasa dengan ini Nurul Izzah dapat sokongan menyeluruh daripada 200 cabang pimpinan negeri-negeri. Kemenangan dah hampir. Cahaya di hujung terowong dah nampak dari sekarang. Jadi dia tak perlu debatlah, kata beliau. Jadi Nurul confident. Betul jugalah nak debat apa kalau dah nak menang tanpa Zaid mengalah. Keputusannya Nurul akan menang KO. Round berapa saya tak tahulah, kata beliau. Kalau menang debat pun tapi kalah di pertandingan jawatan, macam mana? Lebih baik dia tumpu kepada apa yang ada sekarang. Dia buat jelajah jumpa akar umbi. Dia bermesra dan menyantuni perwakilan, kata Sabudin yang turut menambah dalam hantaran Facebooknya, sebab-sebab Izzah tidak perlu melayan permintaan sedemikian. Dalam hantaran bertajuk, menang sudah dalam tangan, nak debat buat apa lagi? Bekas wartawan dan penulis 2 buku politik itu menyimpulkan bahawa siapa menang atau kalah dalam perdebatan yang jika diadakan pun tidak lagi mampu mengubah apa-apa keadaan. Hakikatnya, hanya kerja buang masa jika Nurul Izzah bersetuju dengan pelawaan debat itu, kata Sabudin yang dari awal bersama Zaid bersependapat bahawa Nurul Izzah selaku putri sulung Perdana Menteri Anwar Ibrahim, meski penyertaannya dalam pertandingan hanya pada saat-saat akhir, adalah calon yang ditunjuk-tunjuk untuk mewarisi kepimpinan parti daripada bapaknya. Malah, Zaid sebelum ini turut menolak dakwaan nepotisme sebagai bukan isu kerana orang harus melihat kepada negara jiran terdekat Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina, di mana perpindahan kuasa daripada bapa kepada anak turut berlaku, lebih teruk lagi di Thailand. Dengan nepotisme, bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra berlaku secara berlapis-lapis lagi, membabitkan Yingluck Lak dan kini Piot Tong Ran. Sesiapapun boleh memahami bahawa Izzah tidak akan mendaftar untuk pencalonan timbalan Presiden 9 Mei lalu tanpa restu bapanya di sebalik Anwar sebelum itu secara terbuka menyarankan agar Rafizi diberi laluan mudah untuk mempertahankan jawatan dan seboleh-bolehnya dielakkan pertandingan demi keharmonian dan perpaduan dalam parti. Kemudian apabila sah ada berlaku pertandingan gara-gara tsunami sokongan terhadap Izzah dari akar umbi, Presiden PKR itu menganggapnya satu pertarungan antara rakan-rakan setia dalam parti yang perlu disantuni dengan baik supaya semangat persaudaraan dalam kalangan ahli parti kekal utuh. Pemilihan ini antara rakan-rakan setia yang banyak daripadanya tokoh reformasi. Oleh itu kita kena jaga supaya tidak terlanjur kerana kita mahukan pemilihan ini untuk kita rangkul sebagai satu kekuatan, katanya. Ramai juga menduga-duga apakah Rafizi dah kena game sebenarnya. Masing-masing harus ada tafsiran sendiri dan tidak semestinya sama. Kritikan Puteri Reformasi itu keesokannya terhadap pelantikan semula Azam Baki sebagai Ketua Pesuruh JSPRM dianggap tidak lebih untuk mengaburi mata ramai sebagai tidak takut untuk berlawanan pendapat dengan Anwar selain dianggap sekurang-kurangnya satu parti lawan sebagai hipokrasi politik yang sudah basi. Contohnya saya tak setuju Azam Baki dilantik. Saya tak boleh sebut secara terbuka. Misi saya sekarang ialah untuk memastikan kita menang PRU 16
dan saya boleh buat dengan berbagai cara. Tidak ada apa-apa tindakan yang nakal ataupun yang akan menggoncang kerajaan. Kalau saya kalah, saya akan meletak jawatan. Saya akan kembali sebagai ahli parlimen biasa, kata Rafizi pula dalam Odesiar yang bakar menteri pada 10 Mei. Bukankah pertentangan pendapat seperti itu lebih menarik diperdebatkan kedua-duanya secara terbuka? Tambahan, Rafizi berpendapat kempen pemilihan kali ini bukan menjadi tumpuan ahli parti sahaja, tapi rakyat biasa yang menjadi penilaian mereka sendiri menuju PRU 16. Tetapi sekarang ini tidak. Seorang berkempen secara terbuka, manakala seorang lagi secara tertutup. Namun, itu pilihan masing-masing, karena tiada peraturan menghalangnya. Apa yang dilaporkan media, baik ceramah Rafizi dalam jelajahnya maupun ucapan Izza dalam siri pertemuan dengan akar umbi secara tertutup, cuma sebahagian. Dengan sistem pemilihan yang didakwa cacat ketika pemilihan peringkat cabang dari 11 hingga 20 April, apabila dikatakan fenomena kepala tanpa badan, ketua cabang dimenangi individu dari satu kumpulan, tetapi keseluruhan ahli jawatan kuasanya terdiri dari orang kumpulan berlainan, berlaku secara meluas, peluang Rafizi mungkin lebih terbatas. Timbul kebimbangan khususnya dengan kekalahan beberapa nama besar dari kem Rafizi, termasuk seorang menteri, Nik Nazmi Nik Ahmad, dan seorang timbalan menteri, Ahmad Nasir, selain sebagian ketua cabang yang condong kepadanya. Kemudiannya berlakunya manipulasi undi. Bagaimanapun, timbalan pengerusi jawatan kuasa Ahmad Kasim pada 12 Mei menolak dakwaan, aduan dan bantahan berkaitan pemilihan parti tidak diberikan maklum balas. Ini diperkuat lagi dengan kenyataan Anwar menafikan dakwaan wujudnya ketidakadilan pada pemilihan dan disahkan oleh juri audit antarabangsa. Apalah malangnya kali ini nasib Rafizi. Dengan video lama pejabatnya digeledah dan beliau digaris 10 tahun lalu turut menjadi tular kembali sebagai mengingatkan perjuangan getirnya untuk parti hingga dia seakan-akan langsung tidak penting lagi. Sekurang-kurangnya debat terbuka jika diadakan akan dapat meluangkannya satu lagi platform untuk menjual pelan dan perancangan demi kelangsungan parti dan kerajaan ditunjangi PKR. Kini pilihan yang tinggal buat Rafizi ialah bangkit melawan dengan berbekalkan data dan statistik untuk tatapan umum secara terbuka yang dimanipulasi setengah pihak sebagai mendedahkan kedudukan parti yang jauh daripada boleh berasa selesa di samping masih memerlukan khidmatnya untuk memperbetulkan keadaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda apabila pendapat Anda. Adakah perlu debat ini atau tidak? Cuma Izza akan terlepas peluang terbaik meyakinkan ramai selain hanya penyokong kuatnya Ramanan, kemampuannya untuk menjadi panglima perang PKR jika jawatan nomor 2 parti dapat dirampasnya. Kecuali kalau Nurul Izza yakin kemenangan sudah ada di tangannya, baik dan menyambut cabaran debat atau kekal menolaknya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi, gandingan terbaik Anwar terajui parti hadapi PRU, kata Nik Nazmi. Sebenarnya siapapun antara Rafizi ataupun Nurul Izza, kedua-duanya berkelayakan. Naib Presiden PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad menganggap gandingan Datuk Seri Rafizi Ramli dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai terbaik untuk menerajui PKR seterusnya berhadapan pilihan raya umum PRU. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu berkata, kedudukan Rafizi sebagai timbalan Presiden PKR perlu dikekalkan demi mengukuhkan parti sedia ada. Saya kenal kedua-dua calon timbalan Presiden dalam pemilihan PKR bagi sesi 2025-2028, yaitu Rafizi dan Nurul Izza Anwar. Namun, kita semua tahu Rafizi mempunyai rekod terbaik sepanjang memimpin PKR selama ini. Gandingan sedia ada antara Rafizi dan Presiden PKR terbaik untuk terus mengekalkan parti ini yang diyakini rakyat
Katanya ketika berucap pada program Jelajah Hidupkan Idealisme Reformasi dalam ujian kuasa hiruk di sini hari ini. Nick Nazmi turut membangkitkan rekod Rafizi yang berjaya mendapatkan 30 kursi di parlimen untuk menyokong keutuhan gandingan bersama Anwar. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya pada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini, karena produk yang saya kongsikan ini adalah produk yang murah, tapi terbaik dan mujarab. Jadi sediakan payung sebelum hujan, jangan lupa beli cepat karena stoknya terhad, dan lebih penting daripada itu, ianya lulus KKM dan halal. Saudara, beliau turut mengakui Kelantan sendiri memerlukan misi khusus dan berharap setiap akar umbi memilih calon terbaik untuk memantapkan jentera PKR pada PRU akan datang. Saya yakin kalau ada kombinasi kepimpinan yang betul, kita dapat melakar strategi. Kalau ada lebih 50 kursi, Kelantan perlu sumbang kursi parlimen untuk Pakatan Harapan, katanya. Justru kita perlukan kepimpinan sesuai untuk merealisasikannya, dan calon terbaik adalah Rafizi, kata beliau lagi. Saudara, ini satu lagi pendedahan yang memang luar biasa ditunggu-tunggu. PKR fokus berkuku jentera, sasar kursi parlimen lebih banyak, kata Nick Nazmi. Pertembungan Nurul Izzah, Rafizi suatu persaingan sehat, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, adalah sangat baik sebenarnya ada pertembungan di dalam pemilihan supaya yang terbaik boleh dipilih. Karena tanpa ada pertandingan, maka ini akan menyebabkan yang namanya pemimpin yang terpilih tidak berkelayakan. Jadi kita harus hormati hak Nurul Izzah untuk bertanding sebagai timbalan Presiden PKR. Rafizi pun sudah menyatakannya. Rafizi pun setuju hak Nurul Izzah untuk bertanding timbalan Presiden PKR, dan bukan karena beliau anak kepada Anwar Ibrahim. Jadi buatlah keputusan untuk memastikan PKR bertahan dalam PRU akan datang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.